Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya daripada Husin. Saya sedang ambil di PPI, Diploma Perguruan. Jadi kami ada satu tugasan berkaitan dengan kaunseling, di mana kami kena menemu ramah atau membual guru kaunseling di sekolah kami tentang beberapa soalan lah. InsyaAllah saya cuba bantulah. Jadi cikgu sedia ya? InsyaAllah. Okay, jadi soalan pertama, bolehkah cikgu ceritakan sedikit tentang latar belakang cikgu? Okay, nama saya Rosmawati binti Muhammad Noor. Saya berasal daripada Kota Batu Kelantan. Okay, pendidikan saya daripada sekolah agama, kemudian melanjutkan pelajaran di peringkat diploma dalam bidang sains serta pengajian Islam. Kemudian menyambung lagi pelajaran ke peringkat ijazah dalam pendidikan bimbingan dan kaunseling, major kaunseling dan minor psikologi. Okay. Jadi cikgu pun berlatar belakang pendidikan Islam juga lagi kan? Dalam agama Islam lah. InsyaAllah. Okey, soalan kedua kan? Okey. Okey, apakah tugasan harian cikgu sebagai guru kaunseling? Tugasan harian kita kebanyakan bertemu dengan pelajar lah. So, kita punya konsep berpusatkan pelajar, dan pelajar adalah kita punya klien, dan kita menerima pelajar tanpa syarat. Maksudnya pelajar bukan Islam, bukan dengan saya, tak, kita menerima semua pelajar. Maksudnya itu adalah konsep kita, menerima tanpa syarat. Kita cuba memahami dan membantu dia lah dalam penyelesaian masalah lah, lebih kurang macam tu. So pelajar jangan label masuk di kaunseling adalah pelajar yang bermasalah. Jadi setakat ni setiap hari ada pelajar yang datang. Setakat ni memang adalah kadang-kadang tak menantangan. Datang tu bertubi-tubi, lebih lagi daripada unit disiplin lah. Soalan ketiga, bagaimanakah pelaksanaan sesi kaunseling yang cikgu jalankan? Pelaksanaan tu kalau ikut prosedur, contoh kes tu unit disiplin dapat, kemudian dia serahkan kepada unit kaunseling lah. So kita lebih kepada kata cara yang bukan penyiasatan lah, untuk membantu memahami, kita mendengar lebih kepada kata emosi dia tu kita cuba redakan. Dan kalau dalam keadaan pelajar tu kata itu yang dalam keadaan datang yang keadaan marah, yang menangis, macam-macam lah, itu maksudnya yang kita buat sesi tu ada dalam sesi individu dan juga sesi kelompok. So ikut kes lah, berdasarkan kisah macam-macam lah. Kalau daripada unit disiplin ada yang secara rujukan. Kalau kita unit kaunseling, kita panggil. Sesi ni ada 3 kategori. Okay, sesi rujukan, sesi kita panggil, dan juga pelajar sukarela. Kalau pelajar panggil ni maksudnya cikgu tu refer kat kita, kita panggil. Itu pelajar dipanggil. Sesi murid tu, klien tu dipanggil. Kalau rujukan daripada unit disiplin ataupun daripada cikgu lah, cikgu pelajaran. Kalau yang sukarela tu pelajar volunteer datang. Itu bentuk maksudnya pelaksanaan yang kita buat lah. Jadi kalau selepas sesi kaunseling tu kan, cikgu nak ambil nak tahu follow up student tu, cikgu tanya pada ambil review pada guru kelas ke macam mana? Macam contoh, sesi ni tak semestinya satu sesi tu tak selesai. Kadang-kadang sampai 2-3-4 kali, kadang-kadang mengambil masa yang panjang. Dan kita selalu berhubung dengan cikgu lah. Kalau yang macam cikgu tu refer, so kita sentiasa update lah macam mana. Tapi kita ada akta kerahsiaan. Kalau kata benda tu sangat rahsia,
So kita dah buat perjanjian dengan pelajar. So benda tu dekat sini saja. Sebab kita pun nak membina keyakinan pelajar tu. So kalau dia tak yakin, macam dia nak share dengan kita kan. Lepas tu bila kalau yang kes yang kronik melibatkan keselamatan, kita kena laporkan dekat majikan lah. Dekat sini pengetua lah, sebagai kita kata orang yang paling besar lah. So yang tu memang kenalah. Kalau yang melibatkan keselamatan, macam-macam lah, yang tu penting. Kalau yang lain rasanya antara kita dengan klien kita dia. Kalau yang cikgu nak tahu tu kita boleh cakap, tetapi berdasarkan secara umum sajalah. Jadi simpan rahsia tu satu prinsip lah, prinsip tu. Memang mana-mana orang kata setiap lembaga ada etika dia kan. So, kita pun ada etika kita lah. Kalau kaunseling memang dia berpegang pada itulah. Kerahsiaan tu penting. Betul. Nak membina keyakinan klien sebab kita kan. Kita first tu macam sesi pertama tu tak semestinya pelajar tu terus bercerita dia punya masalah. So kita kena membina hubungan, buat rapport dengan dia. Lepas tu bila dah selesa, dia akan bercerita. Macam tu lah. Betul. Okay. Soalan yang ketiga, keempat. Apakah teori yang cikgu gunakan masa kaunseling? Okey, sebenarnya kalau masa belajar tu banyak teori kan. So kalau dekat sini kita lebih macam saya lebih guna kepada REBT, Rational Emotive Behaviour Therapy. So kita tengok macam dia punya emosi dia macam mana, behaviour macam tingkah laku dia, kognitif perasaan dia tu kan. So kita tengok dan kita tengok pada ketika itu dia datang tu dalam bentuk macam mana. Kalau emosi tak stabil, menangis, so kita guna teknik mana yang sesuai. So saya lebih kepada REBT lah. Jadi REBT tu sesuai tak untuk semua tak juga. Tak juga. Kita tengok pada masalah pelajar tu dan juga klien kita lah. Kita kena tengok kadang-kadang campur aduk pun ada. Kalau pelajar Islam ni kita more to kaunseling Islam lah. Yang tu lebih rohani tu, pendekatan tu lebih senang lah kan. Tapi adalah kita masukkan dengan teori-teori lain tu. Tapi pelajar Islam banyaknya kita gunakan kaunseling Islam lah. Yang tu lagi senang. Kita guna pendekatan Islam, rohani tu dia lagi orang kata sentuhan tu orang kata senang kan. Ini soalan yang kedua, boleh tak cikgu kongsikan beberapa kes yang cikgu pernah hadapi di sekolah? Sepanjang saya 16 tahun di sini, banyaklah kes-kes yang kita kata daripada sekecil-kecil kes sampai sebesar-besar kes lah. Kes yang orang kata yang sexual harassment itu pun adalah, tapi kata saya tak boleh cerita secara umum lah. Saya boleh cakap yang tu yang secara besar lah. Lepas tu bergaduh tu adalah normal lah. Budak kan yang setakat ni itulah yang sepanjang 16 tahun tu macam-macam lah. Sampai ke orang kata ke balai polis pun ada. Macam tu lah. Jadi purata kalau setiap tahun tu memang adalah kan kes ke balai polis tu? Tak juga. Tak juga. Tapi yang ke balai polis tu saya just menemani saja. Dia tak ada lah orang kata kes tu kita orang kata apa, dia just bagi kita teman dia untuk bagi keterangan macam tu. Tapi saya tak boleh cerita secara detail lah. Satu kerahsiaan. Kerahsiaan. Kita pegang atas kerahsiaan. Okay. Untuk yang terakhir, apakah nasihat cikgu untuk kepada orang awam tentang tugas kaunseling? Tugas kaunseling ni kalau orang tengok kaunselor di sekolah macam tak ada kerja kan, sebab tak ada jadual yang khusus. Tapi sebenarnya satu tugasan yang amat berat. Apa-apa macam sekolah akan kata kita tanya kaunselor apa cara penyelesaiannya. Jadi kita ni nak membentuk sasiah pelajar. Contoh, sebab kita punya klien adalah manusia. So
manusia ni kita nak bentuk dia dalam jangka masa yang singkat, bukan satu masa yang satu perkara yang mudah. Sebab benda tu bermula daripada rumah. Kita dekat sekolah berapa jam saja, lepas tu macam mana kita nak ni dia, maksudnya dia amat sesuatu yang susah lah, tapi kita cuba sedaya upaya. Tapi ada yang klien datang jumpa dengan kita, bila masalah tu selesai, kita rasa suka, kita rasa senang hati. Tapi benda tu kadang-kadang kita terbawa-bawa sampai ke rumah, tak boleh nak tidur, nak fikir. Kalau satu yang konflik besar lah kan, macam mana pelajar tu kalau dia dapat tahu nak bunuh diri, yang tu yang kita rasa bila kita cakap mak dia tahu adakah dia bunuh diri, yang tu satu yang amat susah lah. Kita ni ambil risiko agak tinggi jugalah, kita kata, bila berdepan dengan masalah yang besar. Tapi kalau kita dapat handle kes yang macam tu, dapat selesai, kata ibarat menarik rambut dalam tepung, rambut tidak putus dan tepung tu tidak terburai, itu adalah satu kata bonus yang kata seronok, lega, alhamdulillah, kepuasan dalam perkhidmatan, dapat bantu pelajar kita, macam itulah. Jadi sesi konselor atau kaunselor ni, dia macam kita nak mendengar orang punya permasalahan dan kita cuba selesaikan. Kalau macam doktor ni, kita pergi jumpa, kita cakap kita sakit kepala, dia bagi Panadol, 2-3 hari benda tu dah baik kan. Kita ni macam ambil masa lah. Kadang waktu sekolah dia tak berubah, macam nakal, ponteng semua. Bila dah habis tempoh waktu belajar, sekolah dah keluar, masa tu lah perubahan baru. Ada macam tu juga. So kata bukan jangka masa yang pendek lah perubahan tingkah laku manusia ni. Betul lah. Okay, saya itu saja kot soalan saya untuk ini. Nanti InsyaAllah nanti kalau ada apa-apa saya rujuk cikgu semula lah. InsyaAllah. Saya pun harap dapat membantu lah. Cikgu, jadi saya ucapkan terima kasih kepada cikgu sudah luangkan masa untuk sesi tungguan ni. Okay, sama-sama. Saya pun ucapkan maaf lah kalau ada soalan saya tu tak menepati, jawapan tu tak menepati soalan yang awak tanya. Setakat ni okey juga. Ya, okey. Okey lah, tak apalah, insyaAllah harap dapat membantu lah. Okey. Terima kasih cikgu.